Nabi kata saat itu ialah satu saat dalam hari Jumaat. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, aku ke Bukit Tur. Abu Hurairah cerita, dia kata satu hari dia pergi ziarah ke Bukit Tur, Tur Sina. Fawajadtu thamma Ka'ban, aku jumpa dengan Ka'ab di situ. Famakastu ana wa huwa yawman, dia kata aku Abu Hurairah dengan Ka'ab, mereka dua orang bermalam di Bukit Tur itu untuk satu hari. Uhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yuhaddithuni anit Taurah. Waktu Abu Hurairah dengan Ka'ab tidur bermalam di Bukit Tur itu, mereka duk share ilmu, duk kongsi ilmu. Abu Hurairah duk cerita dekat Ka'ab tentang hadis-hadis Nabi. Ka'ab cerita dekat Abu Hurairah tentang isi kitab Taurat. Sebab Ka'ab ini dia alim Taurat. Jadi dia duk share ilmu. Dia ni cerita apa yang dia dengar daripada Nabi, kawan ni duk cerita apa yang dia baca daripada Taurat. Faqultu lahu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Abu Hurairah bagi tahu dekat Ka'ab, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sebaik-baik hari yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumaat. Maksudnya daripada 7 hari seminggu ni, hari paling baik adalah hari Jumaat. Abu Hurairah bagi tahu dekat Ka'ab macam tu. Pasal apa Jumaat ini menjadi hari yang paling baik? Dia kata pasal Nabi bagi tahu fihi khuliqa Adam. Adam dicipta pada hari Jumaat. Dia kata wa fihi uhbita, pada hari Jumaat juga Adam diturunkan ke bumi. Kita dah tahu dah cerita Adam alaihissalam langgar perintah Allah, maka sebagai hukuman dia dicampak ke bumi. Dia dicipta pada hari Jumaat dan dia diturunkan ke bumi juga pada hari Jumaat. Wa fihi tiba alaih, dan pada hari Jumaat juga dia bertaubat dan taubat dia diterima Allah. Wa fihi qubida, hari Jumaat juga Adam mati, Adam wafat pada hari Jumaat. Wa fihi taqumus saah, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat juga akan berlaku kiamat. Nabi abang siap dah. Ini di antara benda-benda yang dikatakan sebagai futuristik, benda future, benda tak jadi lagi, Quran bagi tahu, Nabi bagi tahu. Di antara benda yang belum jadi tapi terbit daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas ilmu yang dihantar Allah kepada dia, apa dia? Wa fihi taqumus saah, kiamat kalau nak jadi hari Jumaat. Begitu. Ma 'ala al-'ardi min dabbah illa wa hiya tusbihu yawm al-jum'ah musikhatan hatta tatlu'a asy-syamsu shafaqan min as-sa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, Nabi kata tidak ada satu makhluk pun melainkan apabila dia celak mata, dia jaga pada pagi Jumaat, takut dia sehinggalah terbit matahari, takut dia, takut hari itu hari kiamat. Illa bani Adam, melainkan manusia. Nabi kata lain pada manusia, menatang ternakan daripada macam-macam jenis ni, apabila dia celak mata pagi Jumaat aja, lagi tak terbit matahari, lagi tu dia dalam ketakutan. Lembu takut, kebau takut,
kuda takut, ikan-ikan di laut takut, semua takut. Bila mereka celak mata hari tu hari Jumaat, takut mereka ni sehinggalah matahari betul-betul terbit di sebelah timur. Okey, confirm hari ni tak kiamat. Baru hilang takut itu. Illa bena Adam, Nabi kata melainkan manusia. Manusia di hari apa pun dia tak peduli. Dia celak matahari Senin ke, hari Selasa ke, hari Rabu ke, hari Jumaat ke, hari Raya ke, hari kiamat ke, dia tak takut. Maka Nabi SAW kata melainkan manusia, dia tak peduli, dia celak matahari apa pun, dia tak peduli tentang diri dia di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan orang yang beringat ni, Nabi kata apa? Bila celak mata pagi, dia tak kira hari Jumaat, dia tak kira hari apa, terbit di mulut dia, dia kata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa Nabi baca tiap-tiap kali Nabi celak mata di waktu pagi. Celak mata, alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kami, ba'da ma amatana, selepas daripada tadi kami mati. Tidur tu mati, dalam tidur boleh celak bangkit balik, alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah, Tuhan nak bagi kami hidup balik selepas tadinya kami mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kami akan bangkit esok ni. Itu orang yang beringat, orang yang ingat kepada Allah, yang ingat tentang hari mati. Itu ceritanya. Tadi dia nak keluar main masjid, tadi dia telefon bagi tahu satu orang dekat Lahar Kepang di seberang perai. Bagi tahu dia dah lambat lah, dia pagi tadi bangkit tidur, mandi semua, kemas pakai baju, wabah mati. Dan bangkit juga, bangkit elok segak, tak ada masalah apa, mandi manda pakai baju elok, bini pun kira siap makan apa, jatuh balik mati. Umur 30. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam itulah hakikat hidup manusia. Hidup kita tak kekal selamanya. Kita tak tahu kita nak hidup sampai bila, kita tak tahu Tuhan nak bagi kita mati bila, tak tahu. Cerita kita ni apa? Pastikan kita celak mata sampai kita tak pejam mata, kita buat benda baik. Itu saja. Jangan buat jahat, jangan ingat nak buat jahat. Pasal apa? Pasal kita tak tahu bila masa kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi SAW kata lagi, kata Abu Hurairah, dia cerita benda ni kepada Ka'ab. Abu Hurairah kata, dan Nabi bersabda lagi, wa fihi sa'ah la yusadifuha mu'min wa huwa fi salah yas'alu Allah fiha syai'an illa a'tahu iyahu. Nabi kata dalam hari Jumaat tu dia ada satu saat, dia ada satu momen, dia ada satu ketika yang pada ketika itu manusia minta apa sahaja kepada Allah. Kalau bertepatan dengan masa yang Tuhan maksudkan itu, illa a'tahu iyah, melainkan Allah pasti makbulkan permintaan dia. Dalam 24 jam hari Jumaat tu, kita celak mata pagi sampai nak habis Jumaat tu, dalam tempoh masa hari Jumaat itu, padanya ada satu saat. Dia kata ada satu momen, ada satu ketika, ada satu saat yang pada ketika itu yas'alullaha fiha syai'an, dia mintalah apa pun kepada Allah, illa a'tahu iyah, melainkan Tuhan bagi ke dia. Bila masa tu, itu menjadi rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis kata masa tu bermula daripada khatib duduk di atas mimbar sehinggalah selesai khutbah. Ada kata macam tu. Ada kata masa itu ialah bainal khutbatain, di antara dua khutbah. Ada kata lagu tu. Ada kata masa itu bermula di antara terbit fajar hari Jumaat sehinggalah sebelum terbenam matahari hari yang berkenaan. Ada satu saat di antara tempoh masa itu, wallahu a'lam. Bila masa sebenarnya Allah sahaja yang mengetahui. Cuma Nabi kata siapa yang duk minta doa hari Jumaat ni, tiba-tiba doa dia tu pergi jatuh tepat pada masa yang Allah jadikan sebagai saat mustajab doa, illa, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala a'tahu, bagi ke dia apa yang dia minta.
Itu istimewa hari Jumaat yang akan menjadi nama surah yang kita nak baca sekali lagi. Sekali lagi kita nanti baca surah Al-Jumu'ah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Faqala Ka'ab yang alim kitab Taurat ini, bila dengar Abu Hurairah duk cerita pasal keistimewaan hari Jumaat, bila dia dengar Abu Hurairah sampai dekat cerita kata dalam hari Jumaat tu ada satu saat, ada satu ketika yang mustajab doa. Faqala Ka'ab kata, dia kata zalika yaumun fi kulli sana. No, dia kata saat mustajab doa itu, dia kata bukan satu saat dalam hari Jumaat, tapi dia kata saat mustajab doa itu kalau berdasarkan kepada kitab Taurat, dia kata dia doa ada dalam satu hari dalam setahun. Ka'ab kata begitu. Dia kata tak betul itu. Bukanlah saat mustajab doa itu satu ketika dalam hari Jumaat, bukan. Tapi dia duduk dalam satu hari dalam setahun. Hari itu minta apa pun semua lulus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqultu, kata Abu Hurairah, bal hiya fi kulli Jum'ah. Abu Hurairah kata, dah, aku ingat lagi. Nabi kata saat itu ialah satu saat dalam hari Jumaat, bukan satu hari dalam setahun. Abu Hurairah pasti tentang benda tu. Faqara'a Ka'bun Taurah. Ka'ab pun tak puas hati, dia balik, dia study balik kitab Taurat ni. Dia study balik, dia check balik benda ni. Summa qala, Ka'ab pergi jumpa balik Abu Hurairah. Ka'ab kata, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fi kulli Jum'ah. Dia kata betul apa yang Nabi kata. Dalam Taurat pun bagi tahu saat itu ialah satu saat dalam hari Jumaat. Aku silap, dia kata. Hadis itu hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari Jumaat ni hari istimewa. Tiap hari Jumaat kita pergi masjid, khatib dalam khutbah dia mesti sebut benda ni. Hari Jumaat ni apa dia? Hari yang dicipta Adam, semua dia akan sebut di dalam khutbah Jumaat. Nak bagi tahu dekat kita, kata Jumaat itu bukan sebarang hari. Jumaat itu adalah sayyidul ayyamil usbu'. Dia adalah penghulu kepada 7 hari yang ada. Dia penghulu hari-hari ini. Maka sesuai dengan itu kita kena tahu adab-adab dalam nak menerima kedatangan Jumaat itu. Di antaranya hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ghuslu yaumil jumu'ah ala kulli muhtalim wa siwakun wa yamussu min at-tayyib ma qadara alaih, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ghuslu yaumil jumu'ah ala kulli muhtalim wa siwak wa yamussu min at-tibi ma qadara alaih. Wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wajib, kata setiap orang Islam ini satu, mandi pada hari Jumaat. Wajib, Nabi kata mandi pada hari Jumaat. Wasiwak, wajib ke atas setiap orang Islam ini gosok gigi pada hari Jumaat, maksudnya sebelum pergi sembahyang Jumaat. Wa yamussu minat tib, dan juga wajib ke atas orang Islam yang nak pergi sembahyang Jumaat ini wangi-wangikan badan dia sebelum dia pergi sembahyang Jumaat. Ma qadara alaih, setakat mana mampu dia melakukannya. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam nak mentafsirkan dan menghuraikan hadis ini, Imam Nawawi kata apa? Walaupun Nabi sebut di situ nampak macam benda tu wajib, tetapi sebenarnya dia adalah sunat yang dituntut. Imam Nawawi kata, Nabi sebut dengan lafaz kata wajib, nak habaq kata pentingnya benda tu, jangan tak buat. Itu maksudnya. Hari Jumaat, nak pergi sembahyang Jumaat ni sangat penting bagi kita orang lelaki-lelaki yang nak pergi sembahyang Jumaat ni, mandi dulu. Sangat penting bagi kita orang lelaki-lelaki yang nak pergi sembahyang Jumaat ni, buat bagi bersih-bersih dulu, gosok gigi dulu, pakai pakaian yang elok-elok dulu, dan wangi-wangikan badan kita dulu, baru pergi sembahyang Jumaat.
Nabi SAW sebut benda tu sebagai wajib, sebagai nak tunjuk kepada besarnya tuntutan ke atas perbuatan-perbuatan itu. Satu. Yang kedua, hadis riwayat daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi an-nafkhah wa fihi as-sa'iqah فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال الرجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء atau kama qal, hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Orang Arab biasa, nama dia nama pak sama biasa, Muhammad bin Muhammad, Yusuf bin Yusuf sama biasa bagi mereka. Dan biasanya nama siapa dia bukan anak laki-laki sulung dia, biasa dalam masyarakat Arab begitu. Riwayat daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumaat. Nabi habaq itu dulu. Pasal apa? Fihi khuliqa Adam. Adam dijadikan hari Jumaat. Wa fihi nafkhah. Hari Jumaat ditiup sangkakala. Wa fihi sa'iqah. Dan pada hari Jumaat berlaku kiamat. Banyak hadis ni Nabi sebut benda ni. Dan pada hari Jumaat berlaku kiamat. Fa'aksiru alayya minas salata fi. Nabi kata banyakkanlah salawat kepada aku pada hari Jumaat itu. Hari Jumaat ni mulut ni modu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Mulut ni modu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mulut ni modu selalu selawat macam tu. Fa inna salatakum ma'rudah. Nabi SAW kata kerana setiap kali hampa selawat dekat aku, selawat tu dibentangkan kepada aku. Nabi SAW kata setiap kali umat Nabi Muhammad SAW ni selawat ke Nabi, tiap-tiap kali itulah dihantar selawat tu kepada Nabi, diberitahu kepada Nabi, kata umat dia ucap selamat kepada dia. Bila Nabi SAW kata macam tu, faqala rajul, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaik wa qad aramta yani balita. Sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana selawat umat engkau ni disampaikan kepada engkau kalau sekiranya ketika itu engkau dah mati dan tubuh engkau dah reput? Dia kata kalau lah ni Tuan duk hidup lagi tak apa, bila kita selawat benda tu malaikat pergi beritahu. Dia kata esok Tuan akan wafat. Esok bila Tuan dah wafat dah esok ni, umat Muhammad duk selawat macam tu juga, macam mana selawat tu nak dibentangkan kepada Tuan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Nabi kata apa? Dia kata Allah mengharamkan ke atas bumi makan jasad para Nabi. Nabi nak habang kata Nabi-Nabi ni walaupun nampak mata kasarnya mati, di sisi Allah dia hidup dan diberi rezeki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi adab yang kedua hari Jumaat ialah banyakkan selawat. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala yawmal jumu'ah ghusla al-janabah thumma raha faka'annama qarraba badanah wa man raha fi sa'ati thaniyah faka'annama qarraba baqarah wa man raha fi sa'ati thalisah faka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajjajah wa man raha fi sa'ati al-khamisah كأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري.
Nabi SAW bersabda, Nabi kata siapa mandi elok-elok pada hari Jumaat macam mandi wajib. Siapa yang mandi pada hari Jumaat, mandi sunat hari Jumaat ni, dia mandi sempurna macam mandi wajib. Ini tuan-tuan, kadang-kadang kita nak pergi haji, nak pergi umrah, orang duk sibuk duk bagi tahu cara nak tawaf, duk sibuk duk bagi tahu ni nak jaga bau belah kiri, duk sibuk nak bagi tahu ni sampai tang mana nak angkat tangan, nak istilam, nak apa, duk sibuk nak bagi tahu nak sa'i daripada Safa ke Marwah nak kena bilang 7 kali, duk sibuk nak abang antara tiang ni ke tiang ni nak kena berlari anak dan sebagainya. Kadang-kadang orang terlupa satu benda yang jauh lebih penting daripada tu. Bukan hak tadi tak penting, tapi hak jauh lebih penting daripada tu. Apa dia tuan-tuan? Mandi wajib. Tuan-tuan boleh bayang tak kawan yang pergi buat haji, kawan yang pergi buat umrah, yang masuk dalam ihram, tiba-tiba dia mandi wajib tak sah. Tuan-tuan boleh bayang tak haji dia jadi macam mana? Dia tawaf tak sah, pasal mandi wajib dia tak sah. Bau punya duk jaga balik kiri, tang mana nak lari dia lari dan sebagainya. Tengok-tengok benda asas hak mula sekali, mandi wajib tak sah. Dia balik itu, dia bawa balik ihram. Kursus haji, kursus umrah ni dia terlupa nak emphasize, dia terlupa nak tekan benda ni. Pasal apa? Pasal dia take for granted, dia buat mudah, dia duk ingat benda ni orang semua tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat semayang tu saya kata mandi wajib, ayat semayang yang duk ambil hari-hari paling common, sehari 5 kali kita ambil ayat semayang. Kalau tak sah ayat semayang tu, tak sah ni macam mana? Sikit aja kawasan wuduk di muka ni, daripada tempat tumbuh rambut sampai anak telinga kecil sampai bawah dagu, satu kawasan besar ibu jari aja tak kena ayat semayang. Ayat semayang tak rata di kawasan tu, ayat semayang dia tak sah. Tawaf lah berapa kali pun tak sah. Balik mai bawa balik ihram, bukan pasal tawaf tak betul, bukan pasal sa'i dia tak sah, bukan pasal itu, pasal ayat semayang tak sah. Muslimat yang dirahmati Allah, kalau tidak Nabi tak kata berapa ramai orang yang berwudu maka. Bila sahabat tanya pasal apa ya Rasulullah, Nabi kata pasal apa? Pasal tumit dia tak kena ayat semayang. Nabi pergi fokus, Nabi pergi tekan tentu. Nabi kata tumit dia tak kena ayat semayang. Kita pergi duduk di tepi kolah, tengok orang ambil ayat semayang. Bila dia ambil semayang, mai tang basuh kaki, dia cedok ayat, dia cokok belah depan ayat. Dia cokok belah depan. Betul belakang tu kawasan tumit tak kena. Walaupun besar ujung ibu jari, tapi kawasan tu kawasan anggota wuduk. Sikit tu punya pasal besar implikasi dia. Semayang tak sah, ada satu penyakit. Kalau sekiranya dia pergi Mekah, dia ihram haji ataupun dia ihram umrah, dia bawa balik mai ihram ke sini, hubungan suami isteri dia selama-lama tu dalam keadaan terlarang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka dalam hadis ni Nabi SAW kata apa? Man ightasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah. Barang siapa mandi pada hari Jumaat, mandi dia sempurna macam mana dia mandi wajib. Summa rah faka'annama qarraba badana. Lepas tu dia pergi masjid, dia mendapat pahala seperti mana orang yang korban seekor unta. Ini nak cerita pasal apa? Adab hari Jumaat yang ketiga, pi awal ke masjid. Kalau dia pi tu dalam tempoh awal, dia dapat pahala macam orang korban seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Kalau dia pi pada peringkat yang kedua, macam orang korban lembu. Wa fi sa'ati tsalisah fa ka'annama qarraba kabshan aqran. Kalau dia duduk dalam kategori yang ketiga, pergi masjid, lewat sikit lagi, dia macam orang korban seekor kambing yang bertanduk, dia kata. Wa fi sa'ati rabi'ah, kalau dia pergi pada kategori yang keempat, fa ka'annama qarraba dajjajah, macam dia sembelih, dia korban seekor ayam. Pahala makin duk kecil, makin duk kecil. Wa man raha fi sa'atil khamisah, siapa pergi dalam kumpulan yang kelima, fa ka'annama qarraba baydah, sama macam orang yang korban sedekah sebiji telur ayam.
Fa iza kharaja al-imam, apabila imam sudah keluar, imam maksudnya khatib. Khatib sudah keluar dan naik di atas mimbar, hadarat al-malaikatu yastami'una dzikr. Malaikat yang kerja duk bagi markah kepada orang main masjid dah tutup buku, pasal dia pun nak dengar khutbah juga. Dia dah tutup buku. Makna kata apa? Bukan kata tak dapat pahala tolong ayam, dia dapat tolong ayam tu tak ada apa-apa. Kan, budak-budak sekolah rendah, cikgu kata apa ni, hang jawab kata ni tolong ayam tu masuk kosong. Hak last tadi dapat pahala tolong ayam betul, yang ni tolong ayam kosong, tak ada apa. Kita kategori mana? Dia kena tanya tu, kita kategori mana? Kita kategori pi lambat balik awal. Kira bukan kata khatib dah start khutbah dah, khutbah kedua dah baru sampai. Main dengan buat kalut ni, kalut pada main lambat. Buat kalut ni masuk lintah orang duk semayang ni, lintah main semayang sunat depan mimbar tu imam duk cakap khutbah ni. Allahu akbar. Satu masjid bagi duk tengok apa punya haji kita dengan penuh glamour masuk masjid, orang semua tengok kita buat muka serius, duduk depan mimbar semayang sunat dan sebagainya. Apa ke benda, orang duk balik pahala unta, pahala lembu, pahala apa semua, apa nak dapat mujung tongkat khatib tu musridah atas belakang dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari. Adab yang keempat dan kelima ialah jangan pisahkan orang yang sudah ada dalam saf dan juga dengar isi khutbah. Ini duduk dalam satu hadis. Jangan pisahkan orang yang sudah ada dalam saf. Tuan-tuan tengok orang hak main lambat ni, dia nak pergi depan, dia lalu, dia duduk belah orang tu. Orang duduk ada dalam saf tu, dia duduk lalu in between orang yang dah duduk ada dah tu, dia duduk lalu, duduk suar tangan nak pergi depan tu. Itu dia panggil memisahkan orang yang dah duduk ada dalam saf. Perbuatan itu merugikan pahala jemaat dia. Okey, dan lagi satu apa dia? Dengar isi khutbah. Hadis daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yawm al-jum'ah wa tatahhara bima istata'a min tuhrin summa dahana aw massa min tibin summa raha falam yufarriq baina ithnaini fasalla ma kutiba lahu summa idza kharaja al-imam ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra atau kama qala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maksud dia daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi ni orang Parsi, orang Iran. Tapi Nabi kata apa? Salman min ahli baiti. Nabi kata Salman ini keluarga aku. Dia di antara orang yang sebenarnya tak ada talian darah dengan Nabi, tetapi oleh kerana hadis Nabi kata Salman min ahli baiti, maka dia di sisi ulama hadis sepakat mengatakan Salman Al-Farisi keluarga Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi purposely sebut Salman min ahli baiti. Nabi kata ini riwayat daripada Salman Al-Farisi. Dia kata Nabi bersabda, bang siapa mandi pada hari Jumaat dan bersuci dengan sebaik mungkin. Hari Jumaat dia mandi wa tatahhara bimastata'a min tuhrin. Dia bersuci cukup bersih, cukup elok. Summa dahana au massa min tib. Lepas dah mandi pakai bagi elok, dia pakai minyak wangi di badan dia. Summa raha. Kemudian dia pergi masjid. Kan kita pergi Mekah, Madinah, Arab bila dia marah kita, dia kata apa? Rah. Rah tu maksud pi. Kan? Ramai dah kadang kita pi duk tawang-tawang ada. Bikam hazai syekh. Berapa ni? Dia kata 15 rial. Kita kata 10 rah. Dia kata rah. Apa ramai lah tu. Ramai kita. Rah tu rupanya bahasa Arab, bahasa surat. Rah maksudnya pi. Dalam hadis Nabi kata apa? Lepas dia mandi bagi elok, bersuci dengan sebaik-baiknya, summa dahana au massa min tib, sapu minyak wangi badan, summa raha. Lepas itu dia pergi
Mana? Di masjid. Falam yufarriq baina snaini, sampai di masjid dia tak pisahkan dua orang yang duk ada dalam saf. Dia tak pergi duduk kacau orang yang duduk dah dalam saf. Fa salla ma kutiba lahu, dan dia semayang apa yang disuruh dia buat. Semayang apa? Tahiyatul masjid. Semayang tahiyatul masjid ni walaupun khatib tengah duk khutbah, kita kena semayang sunat tahiyatul masjid. Pasal apa? Pasal berdasarkan hadis Nabi SAW, satu sahabat masuk, Nabi tengah duk khutbah, dia terus duduk. Nabi kata dekat dia, qum, bangkit, farka' raka'ataini. Nabi kata rokok 2 rakaat. Nabi suruh semayang sunat tahiyatul masjid, baru duduk dengar khutbah. Semayang dulu sunat tahiyatul masjid. Dan ulama dalam menghuraikan hadis tu, dia kata apa? Semayang sunat tahiyatul masjid itu hendaklah dibuat seringkas-ringkasnya. Maksudnya apa? Memadai dengan Fatihah saja, tak payah surah. Yang tu tak payah abang kita, pasal kita pun buat lagu tu. Kita dia qabliyah ba'diyah buat tu aja, Fatihah saja, mana ada surah. Yang tu tak abang pun kudu buat dah, dia kata. Begitu. Summa iza kharaja al-imam ansat. Dia kata dah lepas tu bila imam keluar duduk atas mimbar nak baca khutbah, diam. Dia kata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Diampunkan dosa dia antara jemaat ni dengan jemaat lagi satu. Kalau dia boleh buat macam ni, macam yang disebut oleh Nabi SAW tadi, start dengan apa? Mandi sebersih-bersihnya, pakai sewangi-wanginya, pi masjid bagi awal. Jangan pisahkan orang yang dah ada dalam saf tu. Sembahyang sunat tahiyatul masjid, baru duduk untuk dengar khutbah. Sepanjang khutbah jangan duk bercakap, jangan duk apa, dengar isi kandungan khutbah dan sebagainya. Boleh buat macam tu. Ghufira lahu, diampunkan baginya ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, daripada jemaah dia semayang tu sampai nak jumpa jemaah pula, Allah ampunkan dosa-dosa kecil dia. Tuan, ini peluang ada kat kita di depan mata. Yang kita lepas peluang ni begitu sahaja. Itu adabnya. Dan adab yang keenam, dia kata jangan bercakap masa khutbah. Jangan bercakap. Ini bukan takat bercakap, tuan-tuan. Jawab handphone. Ni khutbah duduk jalan ni, telefon angkat. Ni duduk dalam khutbah ni. Abang ni tu. Angkat. Ni duduk dalam khutbah ni. Cari telefon lain. Cik, apa? Duduk maki pula kawan telefon tu. Apa orang duduk dengar khutbah masa ni lah yang nak telefon. Hai, kacau. Kita duduk dah sebelah dia. Kata apa syekh ni? Tak balik. Bunyi pula, angkat pula. Dua suku kita telefon. 2 suku telefon. Aku duduk main jemaat ni. Waalaikumsalam. Kacau, tuan-tuan. Ni hari ni punya orang ni macam ni punya duk ada. Kan? Dalam kuliah ni biasalah, saya jumpa dah dalam masjid ni tengah duk mengajar, handphone bunyi, angkat. Dia kuduk kuliah Ustaz Samsuri ni. Abang nama kita pula. Ni depan ni. Apa? Kan? Ni hak contoh-contoh kita buat ni haduk jadi, kan. Jadi kawan haduk biasa buat, jangan duk buat dah lah. Jangan duk buat dah, kaut ni semua. Kan? Tak dapatlah pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW ni. Hadis yang berikutnya, dia kata jangan bercakap waktu khutbah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ansit yawm al-jum'ah wal imamu yakhutub faqad laghawt. Ini hadis popular. Kebanyakan masjid sebelum Bilal bagi tongkat kuasa dekat khatib tu, dia nanti baca hadis ni. Tapi ada setengah masjid tu dia baca apa kita pun tak tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit. Begitu kan. Kita dengar tu macam satu macam lagu gitu ya. Tambah faqad la'ud, ambil dia qaud panjang tu kan. Apabila seorang berkata kepada tolannya, tolan dia terjemah tu kan. Kan? Klasik sungguh dia. Apabila seorang berkata kepada tolannya, kepada kawan dia, kepada sahabat dia, dia guna perkataan taulan. Kan? Diam olehmu, maka sia-sialah jemaahnya pada hari itu. Allahumma salli. Selawat nak bagi tungkat.
Jadi apa mesej yang dia nak bagi? Kawan duk main jemaah 25 tahun dah tak faham. 25 tahun dah duk main jemaah ni, duk dengar yang tu duk tak faham situ lah. Hak dia nak habangnya satu, apa dia? Saat lagi bila khatib start berkhutbah, diam, jangan bercakap. Hak tu hak dia nak abang. 25 tahun makmum gagal faham apa hak dia nak abang. Satu perubahan kena buat, bagi orang tahu apa tu hak dia duk abang tu. Bunyi berdengung, apa benda dia nak abang apa. Inilah hadis dia. Nabi kata iza qulta li sahibika ansit, apabila hang kata dekat kawan hang ansit, diam. Yaumal jum'ati wal imamu yakhtub, hari itu hari Jumaat dan imam tengah duk khutbah. Bukan kita duk bersembang, bukan kita bercakap, kita tegur dia ni duk bersembang. Kita hak tegur tu faqat lagaut, maka sia-sialah, lagalah jemaat kita hak tegur tu. Habis kawan hak sembang, kawan tu lara lama lagi lah, daripada tadi dah lara dah. Kita hak pergi tegur ni faqat lagaut, lara, maka lara lah, maka sia-sialah jemaat. Kawan hak tegur, kawan hak kena tegur, tak usah sembang lah dia ni tak main pun tak apa jemaat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak bolehnya bercakap dalam khutbah sampai macam tu. Maka di sinilah timbul perbahasan. Kalau tuan-tuan buka buku-buku apa nama Abdullah Al-Jazairi dan sebagainya, hadis ni yang dibincangkan dikaitkan dengan orang yang doa amin dalam khutbah yang kedua tu. Adakah itu dianggap bercakap? Kan? Sedangkan khutbah yang kedua tu tak disuruh kita amin pun. Tak disuruh kita amin pun. Itu doa yang menjadi rukun di dalam khutbah. Biar dia baca aja. Angkat tangan pun tak disuruh, apatah lagi amin. Amin tu kok sekali lagi dia terkategori dalam larangan bercakap di dalam Jumaat, maka sia-sialah jemaah. Maka setengah ustaz dia ambil pendekatan apa? Dia kata Allah, dia kata benda tu benda khilafiyah. Orang nak berdoa, kawan nak angkat tangan, kawan nak kata nak amin, kan biar pergi kat mereka lah. Duk bertengkar benda-benda kecil ni sampai bila pun tak selesai. Kerana ustaz ni cakap lagu tu lah, maka orang duk amin tak berhenti bela ni. Kalau sekiranya amin tu seperti mana sebahagian ulama kategorikan dia sebagai bercakap di dalam khutbah dan membawa kepada sia-sia jemaat, siapa nak tanggung benda tu? Siapa nak tanggung benda tu? Maka mengambil satu keputusan tak sah lah masa tu. Pasal apa? Pasal hadis terang melarang bercakap pada ketika itu. Maka sepanjang khutbah kita tak bercakap apa, kita cuma disuruh duduk, dengar dan mengamati isi kandungan khutbah. Itu tanggungjawab kita pada masa itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan di antara mustajab doa, di antara adabnya juga ialah memerhatikan masa mustajab doa, macam yang kita baca dalam hadis hak mula tadi. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma ada satu yang tuan-tuan pun tak bisa dengar dan saya pun baru dengar. Apa dia? Hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal iza na'asa ahadukum yaumal jum'ah falyatahawwal min majlisihi dhalik, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Apa maksud dia? Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata iza na'asa ahadukum, apabila seseorang kamu jadi mengantuk yaumal jum'ah, pada hari Jumaat waktu khatib duk berkhutbah. Kalau kamu rasa mengantuk, dia kata falyatahawwal min majlisihi zalik, Nabi kata bangkit, pindah daripada tempat tu, duduk di tempat lain. Hadis ni kita tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Pasal apa? Pasal Nabi nak suruh kita dengar isi khutbah. Khutbah kita tuan-tuan memang dah set dah. Saat lagi dan lab 20 minit dia nak lab 20 minit ni dulu penat ni hari ni, daripada start daripada awal pagi tadi dengan meeting, lepas pada meeting, lepas pada meeting, lepas tu jumpa orang, lepas tu nak kena settle yang tu. Ni Jumaat kita dah exhausted, penat ni tak tahu nak abang. Duk ingat saya lagi cantik masa khutbah lagi lab saya. Memang pada awal dah niat bukan nak pergi dengar khutbah, nak pergi lab.
Satu sahabat hantar gambar mai kat saya. Dia kata ada hantu di dalam sembahyang Jumaat. Sila lihat gambar di bawah dia kata. Ni email. Kita pun scroll tengok ada satu gambar. Dia pun ambil gambar daripada belakang sana, ambil mai ke sini, khatib duduk atas mimbar duduk khutbah. Ada satu jemaah depan ni tak ada kepala. Dia tak ada kepala. Pasal apa? Lena kepala duduk tunduk gitu. Jadi bila dia snap gambar daripada belakang, tengok tak ada kepala. Nampak bau yang sama rata betul kepala tak ada. Dia kata dikesan ada seekor hantu di dalam sembahyang Jumaat di masjid sekian-sekian tadi. Dia kata, ya Allah, lara tak Tuhan ambil gambar tu? Lara tak? Tuhan ambil gambar tu lara. Hak Lena tu memang lara dah. Ni ambil gambar, nak abang kata ada hantu dalam masjid ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah jemaat yang kita lalui sekian puluhan tahun lamanya. Jemaat kita lalui ini kadang-kadang berapa persen saja daripada kehendak jemaat yang diputuskan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam.